Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Ya, kenapa? Jawab salam, Doktor. Waalaikumsalam, Doktor. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, في هذا الصباح درسنا النسخ في القرآن الكريم، وقد تكلمنا عن تعريف النسخ لغة واصطلاحا وشروط النسخ وأقسام النسخ، وقد قلنا أن النسخ قد يكون ببدل وبغير بدل، فإن كان ببدل فإن البدل قد يكون بأخف من الحكم المنسوخ، وقد يكون ببدل مماثل، وقد يكون ببدل أثقل من المبدل منه. فهذا التقسيم قد أخذتموه وقد درستموه، ولقاؤنا اليوم إنما هو للتأكد من فهمكم نحو هذا الموضوع. Hal fahimtum amla. Jadi kelas kita pada petang ini adalah kelas pengukuhan kefahaman. Sama ada kalian dah faham apa yang kita dah pelajari pada pagi tadi berkaitan dengan naskh, an-nasikh wal mansukh fil Quran. Sama ada anda dah faham atau belum. Jadi untuk memastikan kalian betul-betul faham, saya boleh mengukurnya melalui binaan soalan kalian. Jadi untuk kali ini, saya akan meminta setiap orang untuk buat soalan, satu pelajar satu soalan, dan saya minta kalian menunjuk kawan kalian selepas menyatakan soalan itu siapa yang akan jawab soalan kalian, ya. Jadi dan pada masa nak bertanya itu kena buka kamera, dan siapa yang ditunjuk untuk menjawab soalan itu kena buka kamera sebelum menjawab, ya. 5 minit daripada sekarang sila buat soalan.
اوكي. نبدأ من الآن يا إخوة. فلنبدأ بحسب الأسماء كما عندنا في القائمة في الشاشة هنا. فلنبدأ عند أفروزة بنت أحمد. أفروزة، هل أنت معنا أفروزة؟ Ada doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هل عندك سؤال؟ Naam. تفضلي. Buka kamera ke doktor? Iyalah. Sekejap. Oh. Iya. Soal, كيف يمكن إثبات نسخ؟ Boleh fahamkan apa maksud Afruzah in Malay? In Malay, maksudnya macam mana nasa tu dapat dibuktikan? Macam mana ulama membuktikan mana satu nasa, mana satu mansuh? Wah, soalan mencabar, oh. Boleh doktor? Boleh sangat. Kaifa ما هي الطريقة للتثبت في ما هو ناسخ من القرآن وما هو منسوخ منه. Jadi macam mana nak buktikan ini ayat turun sebagai ayat nasikha, dan macam mana nak buktikan ini ayat adalah ayat yang dimansuh. Macam tu ke Afruzah? Ya betul. Siapa yang Afruzah tunjuk? Alamak. Sekejap. Apa ya? Arif. Arif. Semoga engkau betul-betul Arif ya Arif. Muhammad Arif ke? Muhammad Arif. Tunjukkan kesatriaan engkau sebagai kesatria Melayu. Muhammad Arif, hal anta ma'ana? Arif. Ada jawaban ke Arif atau tak ada? Try je Arif, jangan risau, jangan takut. Okey. Sambil menunggu Arif, biarlah dia berfikir-fikir. Aku tunjuk kawan dia. Sufyan bin Muhammad. Sufyan. Ya saya. Okey. Ya. Dengar tak? Dengar. Buka kamera. Okay, bisa. Hari. Kau punya line terputus-putus, Sofyan. Kau di mana ni? Hah? Di rumah. Hai, terputus-putus, Sofyan. Aku rasa engkau masih di London, oh. Okey, tak apa. You boleh type kau punya jawapan di di conversation, nanti kita tengok ya. Saya pindah Muhammad Arif. Okay. Muhammad Arif, kau dah on ke atau masih
Tidur dalam lena. Doktor. Natasha. Bukan. Tak, Arif dia punya line tak elok. Hujan lebat. Hujan lebat. Okeylah Arif. Engkau kali ini ada uzur. So, siapa, aku buka open ni, open. Siapa yang nak try lah. Sebab soalannya ni agak mencabar sikit, agak pelik sikit. Sufian. Pula ke? Siapa yang nak try jawab ni? Okey, Sufian. Doktor, jawapan dia yang Thoriqul Ma'rifah. Betul? Betul. Okey. Betul tu. Cuba je. Cuba try jawab. Try Try je. Jangan risau. Yang pertama, An-Nasus Sarih minal Quranul Karim. Siapa ini? Siapa ni? Izzati. Izzati nampakkan muka? Tak nampak Izzati. Nampak? Nampak ada Izzati. Okey. Okey Izzati, go. Yang pertama, An-Nasus Sarih minal Quranul Karim. An yakunu fi ahad an-nassi ma yadullu ala ta'yin mutaakhir minhuma. Okey. Ni yang pasal doktor cerita tu kan. Yang kedua, ijma' al-ummati ala anna ahad an-nasaini fi hukum ma nasikh an-nas al-mutaakhir wan nas al-akhir al-mutaqaddim mansukh. Kau ada baby ke kau gendong tu? Tak ada. Ada? Oh buku macam baby pula. Okey. Dah ke? Izzati? Dah. Okey. Afruzah. Hal al-jawab sahih am la? Sahih. Sahih. Okey. Betul lah. Macam tu lah jawabannya. Ya, jadi laisa lana tariqa litathabbuti fi an-nasakh fi tamyiz an-nasikh min al-mansukh aw al-mansukh min an-nasikh siwa an-nass as-sarih min al-Quran haitsu yata'ayyanu lana أن الآية كذا نزلت متأخرة ناسخة للآية التي نسخت من قبل. Okey, jadi kena ada nas sarih. Jadi kalau kita tengokkan ayat itu kita memang fahamlah berdasarkan riwayat asbabun nuzul bahawa ini ayat mutaakhir, terakhir turun dan dia menasakh ayat yang terawal turun pada hukum yang sama. Okey, pada perkara yang sama tapi dengan hukum yang berbeza. Okey. Yang kedua dengan ijma' ulama lah. Ajma'al ulama' ala anna al-ayat kaza nasikhatun lil ayati kaza. Macam tu ya. Jadi hanya dua jalan itu. Jadi kalian kena tahu baik-baik ya, kalau nanti ada soalan macam tu, macam mana nak kenal pasti nasakh mansukh, itulah jawaban dia. An-nassus sarih minal Quran atau ijma'ul ulama. Ringkasnya macam tu. Okey, terima kasih Afruza, terima kasih Izzati, terima kasih Sofian. Next. Azyan binti Azmi. Hal anti ma'ana Azyan?
Ana Ustaz. Ah, Okay. ya. Ma al-farqu baina nasah wal bada'. Ah, siapa yang Azian tunjuk? Ain. Ain. Ha. Saya Ain. Nurul Nah, Ain Ustaz. Ah, jiran oh. Ya. Um, Okey, kalau an-nasakh wal mansukh ni kejap. Kejap. Dia menghilangkan sesuatu. Menghilangkan ayat Quran ke menghilangkan hadis dan kita nak tengok apa benda yang berlaku pada hukum syarak. Dia tak boleh berlaku pada hukum akidah, akhlak. Tapi kalau al-bada' ni orang Yahudi lah kata dia ni terbit sesuatu yang tak ada dalam perancangan Allah. Sedangkan tak betul. Sedangkan Allah dah rancang dah semua. Macam itulah. Dah ke Nurul Ain? Dah. Okay, kita kembali kepada Azian. Azian? Ya. Sahih? Sahih. Betul lah cakap Nurul Ain. Okey, saya hanya nak kemas sikit jadi bada' dengan nasakh beza tahu. Beza daripada segi makna lugawi dan istilahi. Dari segi makna memang sudah beza ya. Sebab kita dalam syariah kita tidak mengenal bada'. Hanya yang kita kenal hanyalah nasakh saja. Jadi secara istilah memang beza. Sebab kalau secara istilahi makna lugawi pun beza. Kalau apa ini? Nasakh secara lugawi menghilangkan sesuatu. Secara istilahi mengangkat hukum syar'i yang lama atau menggantikan hukum syar'i yang lama dengan hukum syar'i yang baru pada satu perkara. Ya. Kalau bada' dia tidak ada makna istilahnya, dia hanya makna lugawi. Makna lugawinya bada' itu adalah sesuatu yang nampak yang sebelumnya sesuatu itu tak nampak. Jadi dia berlaku secara koinsiden ya. Jadi seolah-olahnya bada' itu memang tak ada perancangan ya. Sementara nasakh itu memang sudah dirancang oleh Allah. Ya, memang sudah masuk dalam perancangan Allah bahawa ini hukum akan diganti pada suatu masa ya. Karena sudah tak relevan lagi dengan keadaan atau situasi semasa ya. Macam tu. Okey, bagus. Maknanya kalian dah faham ya apa makna bada', apa makna nasakh. Jadi bada' ini sebenarnya seperti yang tadi Nur Ain cakap, itu sengaja dimunculkan oleh orientalis atau orang Yahudi untuk menolak syariat mereka. Taurat dan Injil itu dinasakh oleh Al-Quran sebab sekiranya mereka menerima hakikat nasakh dalam syariat, berarti automatically dia kena menerima syariat Taurat dan Injil pun kena dinasakh oleh Al-Quran. Jadi dia mengatakan nasakh itu tidak ada dalam syariat, justru yang berlaku hanya bada' saja. Jadi sengaja mereka bermain-main dengan kata-kata mereka ya. Dia nak tipu kita. Tapi kita alhamdulillah tak tertipu.
Okey. Farah Naili. Terima kasih Azian, terima kasih Nur Ain. Farah Naili. Oh, Farah. Hal anti Ya, ma'ana? doktor. Ya, ya Yes. saya doktor. Kenapa? Kenapa Farah? Ya. Ya. Sila. Soalan saya senang. Ha. Saya nak 2 syurut nasah. Farah nak 2 syurut nasah. Agak-agak siapakah yang akan memberikan 2 syarat itu ya Farah? Tunjuk. Saya bagi dekat Izzah. Siapa? Izzah Ismail. Ismail. Izzah. Nurul Izzah Ismail. Ya. Ya, doktor. Oh, dia dah siap memang Farah. Okey. Sila. Tadi Naili nak 2 ya Naili. Ya, saya 2 saja. Dulu nampakkanlah muka dulu baru bagi. Muka. Okey, kejap. Yang pertama an yakuna al-hukmi al-mansukh hukman syar'iyyan, iaitu hukum dimansuhkan dengan hukum syar'i. Contohnya seperti tahrim al-khamar, seperti pengharaman arak. Yang kedua, an yakuna ad-dalil ala irtifa' al-hukmi khitaban syar'iyyan mutarakhiyan anil khitab al-mansukh al-hukmah, iaitu hukum yang diangkat tu hukum lama dan digantikan dengan hukum yang baru. Betul. Farah, betul ke? Ya betul. Ya betul. Dah betul lah. Ya betul lah. Ya, jadi hukum yang dinasah itu mesti hukum syarak. Sebab kita dah maklumkan bahawa nasakh itu hanya berlaku pada hukum syarak. Nasakh tidak berlaku pada bab-bab akidah, nasakh tidak berlaku pada bab-bab akhlak, nasakh tidak berlaku pada bab-bab qasas. Jadi kalau ada orang yang cakap ayat akidah ini dinasakh dengan ayat akidah itu, memang silap. Okey? Dia hanya berlaku pada, jadi nasakh itu kena hukum syarak. Okey? Yang dimansuh kena hukum syarak dan yang menasakh kena hukum syarak juga. Okey, kemudian hukum yang menasikh dia kena turun lambat. Dia kena turun paling terakhir daripada hukum yang dinasakh. Okey, terima kasih Farah, terima kasih Nurul Izzah. Sama-sama doktor. Ya doktor. Izzati bin Nur Halim. Hal anti ma'ana? Na'am. Okey, sila. Soal. Sebelum bertanya, onkan dulu kamera tu. Habis saya dah buka. Dah. Okey. Ma anwa an-nasakh fil Quran. Ma anwa'un nasakh fil Qur'anil Karim. Bagus. Siapa? Siapa yang ada? Jangan cakap macam tu. Pilihlah satu. Saya cari. Nasuha? Nasuhah. Nasuhah kau ada ke tak ada? Ada mawjud. Okey. Masya Allah. Anwa'u nasakh fil Quran thalathatun. Nasakh tilawatu wal hukmu ma'an. Thaniyan nasakh hukum wa baqa'i tilawatun. Wa thalithan nasakh tilawah ma'a baqa'il hukmi.
Salisan anwa. Okey. Izzati, betul ke tak betul? Betul. Okey dah. Saya pun betul loh. Jadi itulah macam-macam nasakh dalam Al-Quran. Kalian kena tahu naskhut tilawati wal hukmi ma'an atau naskhut tilawati ma baqail hukmi. Dan seterusnya lah. Okey. Muhammad Arif tadi masih kilap petir ke di situ Arif? Aku rasa masih kilap petir ya. Nasuha. Okey Nasuha. Kau ada soalan ke? Nasuha. Soalan. Ada. Okey. Al-furuq baina takhsis wa nasakh. Nak dua perbezaan. Al-furuq baina takhsis wal nasakh. baina takhsis wan nasakh. Siapa yang kau tunjuk? Izzati binti Husain. Izzati binti Husain. Binti Husain. Izzati, are you here? Izzati. Macam tak ada. Izzati belum join lagi. Izzati binti Husain belum join lagi. Nasuha. Belum. Okey. Tak nak sebut. Nur Fatihah binti Hatiri. Nur Fatihah. Okey, Nur Fatihah. Aku pastikan engkau ada, oi. Nur Fatihah, are you here? Macam tak ada. Aku rasa kau tunjuk orang-orang yang tak ada. Tak ada. Siapa Tunjuk yang lain. Sekejap. Nur Asmida. Nur? Asmida. Asmida ada. Okey. Asmida. Tunjuk kamu ke Asmida. Aku tahu engkau ada dalam grup ini. Asmida. Ada. Saya nampak ke? Tak nampak lagi Asmida. Dah nampak ke Ustaz? Nampak. Sila jawab Azmida. Soalannya perbezaan nasakh dengan takhsis Betul. Kalau saya jawab yang nasakh saja tak apa Ustaz? Tak ada masalah. Nasakh ni adalah hukum yang dinasahkan. Nasakh adalah hukum lama yang dinasahkan dengan hukum yang baru yang lebih relevan. Okey. Ya, betul. Okey, Nasuha, betul ke ini nasakh saja belum taksis. Nasakh betul tak? Sangat betul. Kalau taksis pula, siapa yang boleh jawab?
Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Doktor, tadi dalam dalam kelas doktor sebut pasal taksis ke? Tak ada. Okey. Tak ada. Tak apa. Ada dalam buku ke? Ada. Okey, tak apa. Ada. Siapa yang boleh jawab ya? Tasha nak jawab. Afruza. Siapa? Okey, macam ni ya. Okey, mungkin terlepas pandang tadi kita tak bincang. Macam ni, kalau nasakh, hukum yang diangkat itu memang sudah tak boleh diamalkan. Sama ada secara keseluruhannya atau sebahagiannya. Tapi kalau taksis, dia tidak mengangkat hukum. Hanya saja mengecilkan, minimizekan ruang pelaksanaan hukum itu. Aku bagi contoh. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan orang yang ditalak, maka perempuan yang ditalak itu tidak boleh dilamar, apatah lagi berkahwin, sebelum berlaku kepada perempuan yang ditalak itu 3 kali suci. Kalau perempuan itu sudah 3 kali suci, sudah 3 kali suci, sebab kita ini ambil mazhab Syafi'i, sudah 3 kali suci, jadi dia haid suci. Dalam keadaan itulah ia sudah boleh menerima lamaran. Tapi apabila dia belum suci, belum pernah suci 3 kali, belum pernah salah satu quru', belum pernah 3 kali suci, maka dia belum boleh menerima lamaran. Dia kena 3 kali suci. Salah satu quru'. Tapi soalannya, apakah semua perempuan yang ditalak itu kena iddahnya selepas ditalak itu kena 3 kali suci? Oh tidak. Jadi hukum ini 3 kali suci, iddah bagi orang yang ditalak itu ditakhsislah hukum ini, diperkecil ruang pelaksanaan hukum ini. Mana ayat yang mentakhsis hukum ayat ini? Firman Allah dalam surah At-Talaq, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamluhun. Orang yang ditalak, wanita yang ditalak, dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya itu bukanlah 3 kali suci, tetapi iddahnya adalah an yadhna hamlahun, yaitu selepas melahirkan. Maknanya perempuan yang hamil itu tidak boleh dilamar dulu. Tak boleh. Perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil itu tidak boleh dilamar selagi ia masih hamil. Sabarlah dulu, Sofyan. Gurau je, Sofyan. Tunggu dulu. Okey, tak apa.
tunggulah dulu perempuan yang ditalak ini yang lagi hamil melahirkan anaknya. Nanti selepas dia lahir melahirkan anak, barulah boleh dilamar. Jadi sudah ditaksis hukum am tadi kan. Tak semua perempuan kena iddahnya tiga kali suci. Okey. Ayat yang tadi juga, ayat yang pertama tadi itu tiga kali suci iddah bagi perempuan yang ditalak juga ditaksis oleh ayat yang lain. Seperti ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihin min iddatin ta'tadunaha. Wanita yang dinikahi. Kemudian perempuan itu ditalak sebelum perempuan itu disentuh oleh lelaki itu. Jadi macam inilah si A berkahwin dengan si B yang molek comel itu. Tapi baru 1 minggu dia berkahwin, dia talak istrinya. Dia belum lagi menyentuh istrinya, belum berlaku hubungan suami isteri, belum ada jima lah. Jadi macam mana perempuan ini yang baru, pengantin baru, kemudian ditalak? Macam mana perempuan ini? Ada ke iddahnya tu? Macam mana iddahnya? Di sini dikatakan dia tak ada iddah. Jadi kalau ada orang yang mahukan perempuan itu, dia boleh langsung melamarnya. Macam mana nak pastikan kalau perempuan ini masih suci, masih gadis, belum disentuh oleh bekas suaminya yang mentalaknya? Kena cek kedokteran lah. Minta bukti daripada medik bahawa dia memang masih gadis. Macam tu. Okey, jadi sudah boleh faham perbezaan antara taksis dengan nasah kan? Sudah boleh? Sudah boleh. Jelas. Okey. Terima kasih semua ya. Ashkurukum ala husni mutaba'atikum wastimaikum. Naktafi bihadzal qadr ya, sebab sudah jam 4 pula ni, saya ada kelas lagi TAD 2. Okey, naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor.